itu sakit sudah jadi kurang. Betul tak? Sampai 2 tahun tak sakit, lebih-lebih lengok je. Betul tak? Sebab itulah dipanggil no pain, no gain. Mula-mula memang sakit. Maksudnya, mula-mula kalau kita dah berjaya dalam Islam, no pain, no gain. Kita perlu banyak beramal. Kita perlu banyak solat, bukan solat fardu, tetapi solat sunat. Kita perlu puasa, bukan puasa wajib dalam bulan Ramadan. Kita juga buat puasa sunat. Isnin Khamis, kalau rajin buat puasa sunat. Nabi Daud AS selang-selang. Kita kena buat, bagi zakat, buat kebaikan, buat macam-macam lagi lah. Tak ada masa nak cakap semua ni. Nak buat semua ini banyak-banyak, tiap-tiap hari, senang ke susah? Memangnya susah, bukan senang. Kadang-kadang saya tak faham macam mana orang Melayu bila tanya Islam mudah ke susah? Mudah. Saya mula-mula masuk Islam 3 tahun yang pertama, saya punya solat 5 waktu yoyo. Tahu tak yoyo? 5 tak ada, 1 tak ada, 2 3 4 naik turun. Tapi Melayu semua kata mudah. Maksudnya mereka semua 5 waktu tak tinggal, solat sunat tak tinggal, tahajud tak tinggal, qiyamul lail tak tinggal. Wah, orang Melayu semua hebat-hebat macam malaikat. Kalau nak berjaya, kita perlu banyak beramal, banyak berlatih. Memang susah, tapi bila kita banyak berlatih, dia boleh jadi mudah bagi kita. Tapi bila kita sudah berlatih sampai satu tahap sebati dengan diri kita, maka pada masa itu Islam itu mudah bagi saya. Can you understand this? Panjang jawapannya, saya bagi you a short one. Salah satu lagi masalah, kita tak belajar Islam dengan cara yang betul. Ingat lagi tak Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Quran tu jatuh daripada langit ke turun berperingkat-peringkat? Ada 2 peringkat yang utama, yang besar. Pertama, Quran mula-mula turun di Mekah. Betul? Lebih kurang berapa tahun? 13 tahun. Kemudian Quran turun di Madinah. Lebih kurang 10 tahun. Betul tak 2 peringkat ini? Mula-mula ayat-ayat diturunkan di Mekah berbentuk apa? Akidah ke fiqh? Akidah. Majoriti ayatnya akidah. 13 tahun Allah hanya bina akidah para sahabat. Bila para sahabat akidah dah mantap, mereka berhijrah ke Madinah, barulah Allah turunkan ayat-ayat fiqh. Itu pun sikit-sikit. Hari ini kita belajar Islam, banyak tak akidah? Atau banyak fiqh? Faham kan? Saya masih ingat lagi, hari pertama saya masuk Islam, belajar di sekolah pondok. Saya diajar najis. Nak bezakan najis berat, najis ringan. Kalau orang Cina kata betul sui lah, masuk satu agama mula dengan belajar najis. Kalau orang yang pantang kata ni betul sui lah, apa agama? Datang belajar najis. Lepas tu belajar, ustaz tu tanya saya, Lim, faham tak? Lepas layak ramai. Kalau saya cakap tak faham, orang akan cakap bodoh. Memang tak faham pun. So, saya kena cakap lah, faham sikit-sikit. Ingat, boleh lepas. Lepas tu Ustaz kata, cuba terangkan. Oh, kacau lah. Saya pun kata, kalau nak tahu apa di najis berat, najis ringan, ambil najis letak dalam air. Terapung, ringan. Tenggelam, berat. Tak adakah ini kelas pertama belajar najis orang masuk Islam? Sepatutnya mengenal, kita terangkan siapa tu Allah kepada dia, supaya dia mengenali Allah. Betul ke tidak? Tapi akidah berapa banyak kelas yang kita ikuti, berapa tahun kita belajar. Okey, tahu tak bina bangunan 3 tingkat? 5 tingkat lah. Tahu bina tak? Kalau kita nak bina satu bangunan 5 tingkat, bina dinding dulu ke ceiling dulu? Dinding, ini dulu kena. Tiang dulu kan? Ini perangkap soalan tu. Kalau satu bangunan, ini bangunan ada bina tiang tak? Kalau tak ada tiang, saya mau keluar sekarang. Mana-mana bangunan orang nak bina, mesti dengan tiang dulu. Tiang makan masa yang panjang untuk buat. Bila dah sudah kuat betul-betul, barulah dinding siling akan bina. Betul ke? Tapi hari ini kita orang Islam, tiang pun tak bina dengan betul, nak bina dinding siling. Seolah-olah kita bina kita punya bangunan macam warung tau, angin tiup boleh tumbang. Ya, ini yang masalah yang kita ada. Kita tak fokus kepada tiang. So bila murtad, kita kelang kabut. Padahal kalau kita dah bina tiang dengan kuat, tak ada apa-apa boleh goyang kita.
Tak ada apa-apa boleh goyang. Kalau kita faham la ilaha illallah, tak ada apa-apa boleh goyang lah. Mau bukti tak? Tak mau. Kalau hanya beriman dan faham tentang la ilaha illallah, tak ada apa-apa boleh goyang. Tak percaya, kita tes. Tahun baru Cina baru lepas kan? Ada pergi tak rumah orang Cina? Memang Putrajaya, ulu-ulu punya. Ulu Putrajaya, betul? Kalau pergi rumah orang Cina, okeylah, bagi mereka yang pernah pergi rumah orang Cina, okey? Bila kita masuk rumah orang Cina, nampak tak berhala-berhala orang Cina? Nampak tak patung-patungnya? So bila kita nampak berhala orang Cina, mungkin Allah tu salah kot, bukan Tuhan kot. Mungkin Tuhan Cina ni betul, yang perut boncet tu. Goyang ke? Kita tahu itu bukan Tuhan kan? Kenapa tahu? Sebab la ilaha illallah. Sebab dalam Quran sebut, kalau nak kelani Allah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tiada sesuatu pun menyerupai Allah. Apa yang kita boleh lihat bukan Allah. Apa yang kita boleh bayangkan bukan Allah. Apa image datang kepada otak bukan Allah. Kita tahu, kita nampak semua ni tak layak. Kita tahu sebab la ilaha illallah. Pernah pergi tak rumah orang Hindu? Pernah? Dia punya Tuhan lain daripada Cina sikit. Cina punya kebanyakan sepet. Betul? Tahu tak kenapa dia sepet? Sebab dia bakar banyak colok asap tu. Sampai mereka kesian kadang-kadang. Mata asal Cina, saya punya mata asalnya besar. So kalau pergi rumah orang Hindu, Tuhan-Tuhan orang Hindu lain daripada Cina. Mereka semua ni hitam manis, rambut kerinting. Cina rambut lurus kan? Cina rambut mata sepet, dia mata besar punya. Betul? Okey. Now, pernah tak tengok Tuhan-Tuhan orang Hindu? Contohnya, rasa tu Tuhan suruh keluar. Diri kat luar, kat batu cave. Namanya apa? Namanya Murugan ataupun Subramaniam. Dia ada banyak nama lah. Okey? Asalnya dia kat dalam, sudah keluar. Betul? So bila kita pernah tengok tak Tuhan-Tuhan orang Hindu sembah Hanuman yang badan beruk, muka beruk? Pernah tengok tak dia ada satu Tuhan yang mereka sembah kepala gajah? So bila kita nampak itu Tuhan yang keluar tadi itu diri kat luar emas, dengan nampak Tuhan beruk atau Tuhan yang mereka sembah tu kepala gajah, goyang tak akidah? Mungkin Allah tak betul kot, ada? Tak, sebab la ilaha illallah, supaya kita tahu ni bukan Tuhan. Betul ke tidak? Pernah pergi tak rumah orang Kristian? Tak berani, nanti kasih holy water. Tahu tak cerita holy water? Dia hanya wujud di Malaysia, satu dunia tak ada. Faham tak saya cakap apa? Ini cerita buatan di Malaysia, fitnah di Malaysia, tak wujud satu dunia pun. Okey, so kita pergi rumah orang Kristian. Tak pernah pergi? Ayah, tapi Kristian punya rumah mesti ada cross minimum, ataupun dia ada gambar-gambar patung-patung Mary, Jesus, Saint, itu wali-wali mereka dan sebagainya. So bila pergi rumah kita goyang tak akidah, nampak cross. Pernah seorang perempuan daripada University Malaya telefon saya, kata, Brother Lim, nak tanya sikit boleh? Boleh, silakan. Hari itu saya lalu gereja, saya nampak cross. Hati saya susah nak bernafas. Lepas saya tanya dia, wait a minute, you belajar kat mana tadi? UM. No, saya tak percaya. Betul Lim, sumpah UM. Saya tak percaya. Betul, saya belajar faculty. Kata saya tak percaya. Kenapa you tak percaya? You nampak cross sudah tak boleh bernafas. Exam ada T, macam mana mau tulis T? Macam mana mau pas? Orang Kristian, orang yang baik. Ada orang Hindu baik, orang Buddhis yang baik. Ada orang Kristian, they are good people. Betul ke? Ramai di kalangan mereka orang yang baik. Setuju tak? Setuju, no problem. Tapi dalam Islam, baik tak cukup. Mau betul. Mereka baik, saya setuju. Tapi akidah tak betul. Syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sembah Allah, sembah Nabi Isa alaihissalam, sembah Roh Kudus. Syirik tak? Syirik. Baik tak cukup dalam Islam. Baik pun betul. Kenal tak Robin Hood?
Memang Ulu Putrajaya. Tak ada itu Robin Hood punya cerita ya. Okey, yang dulu luar daripada Putrajaya punya, Ampang punya. Pernah tengok tak Robin Hood? Robin Hood baik ke tak baik? Baik, it's a good people, good person. Suka bantu orang miskin, betul? Tapi dia betul ke tak betul? Tak betul, sebab selalu curi wang orang kaya, agihkan kepada orang miskin, betul? He is good, but he is not right. Christian are good people, but they are not right with the akidah, because syirik kepada Allah. So bila cakap Christian, you dah tahu dah Robin Hood. So disebabkan la ilaha illallah, mana ada agama lagi boleh goyang kita? Sebab itulah kalau kita faham la ilaha illallah, apa boleh goyang? Kalau boleh goyang, maksudnya akidah kita tidak dibina dengan betul. Syirik dalam diri kita belum selesai, belum kemas lagi. Tak pergi belajar macam mana nak bersihkan syirik. Itu sebabnya kita boleh goyang. Bukan orang lain buat kita goyang, kita sendiri dalam syirik kita sendiri belum selesai. This is a problem. Okey. Saya tak tahu berapa banyak masa lagi. Saya bagi contoh boleh? Macam mana nak buat dakwah melalui perbandingan agama, boleh? Saya tak tahu berapa banyak masa. Sebentar ya. Okey. Saya akan bagi satu contoh. Lepas tu kita akan dialog Q&A. Tahu tak Q&A itu apa? Question and discussion, bukan question and answer. Okey, saya bagi contoh. Tapi dengan satu syarat. Syarat apa? Syarat ni, okey, kamu semua ni tak boleh ikut saya. Faham tak? Ikut message boleh, ikut cara tak boleh. Saya tunjuk macam mana saya buat dakwah. It's sample aja. Sebab tak ada masa nak tunjuk semua, bagi satu sampel. Okey, saya hantar salah seorang anak saya belajar di dalam gereja. Jangan ikutlah. Kenapa saya hantar anak saya belajar dalam gereja? Sebab orang gereja ni semua baik-baik. Saya nak berdakwah kepada mereka. Kalau nak berdakwah, mesti tak ada alasan kan boleh masuk ke dalam. Kalau tak ada, takkanlah pergi sana mau cakap Islam. Mana dia nak layan kan? So, kalau saya tak pergi, saya pun tak tahu siapa akan pergi. Rasa-rasa ustaz akan pergi tak? Akan pergi masuk ke gereja berdakwah tak? Ulama akan pergi tak? Mufti akan pergi tak? So, siapa akan pergi? Saya tak tahu. Mungkin mereka pergi. Wallahualam. Hanya bagi saya nak usaha sedikit untuk supaya saya boleh dakwah kepada mereka. So, saya hantar anak saya pergi. So, semasa pergi berdaftar, saya bawa anak dengan isteri pergi. Isteri saya Melayu lah. Kalau kita pergi, masa berdaftar, itu cikgu dalam gereja tu, dia tengok nama saya Lim Jui Sun. Tengok anak main nama Ling Ming Fu. Bini Melayu pakai tudung. Ni siapa murtad ni? Dia tengah apa ni? Betul saya cakap dengan cikgu, sebenarnya kami ni beragama Islam. Oh, Islam kah? Kenapa tak ada nama Islam? Macam kita juga. So, saya terangkan apa yang saya terangkan kepada kamu tadi. Ingat lagi? Lepas tu dia kata, masuk Islam boleh tak tukar nama ke? Boleh. Nak tukar pun boleh, tak tukar pun boleh. Yang paling penting cikgu. Nanti cikgu kan, satu hari cikgu lagi nak masuk Islam, cikgu pun tak payah tukar nama, kekalkan nama. Isu masuk Islam tak perlu tukar nama dalam gereja huru hara 2-3 minggu. Lepas tu apa saya buat? Selepas bila saya nak berdakwah, tapi mereka baru kenal, mereka tak terbuka untuk bincang tentang isu agama. So, bila nak berdakwah, no demand, don't supply. Faham tak? No demand, don't supply. Tak ada permintaan, jangan cakap. So, kalau berterusan tak ada permintaan, kan tak payah cakap. Bukan. Kalau tak ada permintaan, kita kena create the demand dulu. So, macam mana create the demand? Faham tak? Create the demand. Boleh tak paksa kuda minum air? Tekan leher dia. Minum! Boleh? Apa cara yang paling cepat kita boleh buat kuda nak minum air? Suruh dia lari. Sangat lambat lah itu cara lagi. Ini Putrajaya ke Ulu Putrajaya? Nak buat kuda minum air, ambil garam, sumbat dalam mulut dia. Itu kau dah haus tak? Tak payah panggil dia cari air, dia sendiri akan pergi cari air. Betul tak? Tak payah paksa.
Sama juga saya sumbat garam dalam mulut cikgu-cikgu sana. Faham tak? Maksudnya saya cakap sesuatu, saya tak habis cakap, saya buat mereka nak tanya. Selepas 2-3 bulan, pengetua dalam tubuh saya. Dia kata, Brother Lim, cakap sampai mana lupa. Pengetua datang jumpa saya. Pengetua datang jumpa saya. Dia kata, Brother Lim, saya tengok kamu ni agak terpelajar. Tapi kenapa kamu pilih agama ini? Tahu tak apa dia kata? Seolah-olah Islam teruk sangat. Agama ini. Saya pun jawab, saya pilih agama ini sebab saya nak ikut Jesus Christ. You pening tak? Pening kan? Sama dengan dia. Sekarang ni saya nak selesai you punya pening dulu supaya tak pening. Dalam Islam, kita beriman tak kepada semua Nabi? Beriman tak kepada Isa alaihissalam? Isa alaihissalam seorang Muslim ke bukan Muslim? So saya masuk Islam sebab saya nak ikut salah seorang Nabi kita. Ada salah tak? Dia Muslim, saya nak ikut dia Muslim. Ada masalah tak? So tak ada pening lagi. Betul? Sekarang ni pengetua tu pening. We Christian believe Jesus. Muslim I thought believe in Muhammad. But when he say he embrace Islam because he want to follow Jesus Christ. Aduh, dia tak boleh faham. Saya cakap dengan pengetua, actually Jesus Christ, he is a Muslim. Dia kata, no way. Dia kata, Quran say so. Surah Ali Imran chapter number 3 verse number 52. Dia tadi kata apa? Itu Quran. We Christian, we believe in the Bible. Dia percaya Bible. Ya kah? Ketika dalam Bible pun Jesus Christ kata dia Muslim. Ada meh? Ada meh? Dia buka John chapter number 5 verse number 30. Dia buka Bible. Zoom. Dalam Bible tu, John chapter number 5 verse number 30, Jesus Christ kata apa? I do not seek for my own will. Saya tidak melakukan dengan kehendak diri saya. But the will of the Father which are in heaven who has sent me. Saya melakukan dengan kehendak Allah yang mengutuskan saya. Maksudnya, dia melakukan semuanya mengikut kehendak Allah. Submission. Tunduk, patuh. Ikut segala perintah Allah. Muslim adalah orang yang ikut segala perintah Allah. Betul ke tak betul? So, ikut konteks dalam Bible ini, Nabi Isa alaihissalam adalah Muslim. Bila tunjuk ayat itu, dia sudah, muka dia sudah lain macam. Tangan sudah macam. So, apa saudara saya buat? Saya pun buat macam ni juga. Macam KRU sikit. Begini. Bila dia buat macam ni, maksudnya dah defensif. Dia tak berapa selesa nak bercakap lagi. So, kita jangan push. So, dia buat macam ni, saya buat macam ni. Tak apalah, pengetua. If you are not ready, we talk some other time. I tarik harga dulu sebelum dia tarik. Akhirnya dia kata, dia ingat saya merajuk. Okey lah. Okay lah, it's okay. So saya minta lah dia buka Bible. Habis Bible buka Zoom. Buka Gospel of Luke chapter 2 verse 21. Dia buka dalam Bible sebut Jesus Christ, dia kata Jesus Christ, he was circumcised when he was 8 days old. Dia dikhatankan pada usia 8 hari. Tahu tak khatan tu apa? Sunat ke wajib? Saya pergi Jabatan Agama kata wajib. Melayu kata sunat, saya pun pening. Wajib sunat. Lain kali jumpa kawan-kawan tanya, you dah wajib ke belum? Tanya sunat. Dalam Bible sebut, he was circumcised when he was 8 days old. Dia dikatakan pada hari yang ke-8. Jesus Christ khatan. So saya tanyalah pengetua, mana satu penganut yang ikut Jesus Christ khatan? Orang Islam ke orang Kristian? Dia tunduk dia kata slow-slow orang Islam. Saya pun jawab slow-slow dalam hati. 1-0. Saya minta dia buka Bible lagi. Zoom. Gospel of Luke chapter number 4 verse 2 and 3. Dia buka. Dalam Bible, Jesus Christ berpuasa. Tak makan berpagi hingga petang. Tak makan pagi hingga petang. Dia berpuasa. Saya tanya pengetua, penganut mana satukah yang berpuasa macam Nabi Isa alaihissalam dalam Bible ni? Dia tak makan daripada pagi hingga petang. Orang Islam ke orang Kristian? Dia tunduk lagi. Orang Islam. 2-0. Saya minta dia buka Bible. Zoom. Gospel of Luke chapter 24 verse 36. Dia buka. Dalam Bible, Jesus Christ,
Isa alaihissalam dalam Bible, bila dia nampak orang-orang Bani Israel, perkataan yang pertama keluar dari mulutnya adalah Shalom alaikum. Alaikum shalom. Ini bahasa Ibrani. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia akan bagi salam, jawab salam. Saya tanya pengetua, penganut mana kesatukah hulu hilir dan pasal sama penganutnya bagi salam, jawab salam, macam Jesus Christ? Orang Islam ke orang Kristian? Dia kata orang Islam. Betul tak orang Islam pergi mana-mana bagi salam, jawab salam? 3-0. Kalau main bola kena 3 biji, hat-trick. InsyaAllah malam ni Manchester akan bantai. Apa tim tu? 3-0. Okey. Lepas tu saya minta dia buka lagi Bible. Gospel of Matthew chapter number 26 verse 39. Dalam Bible, Jesus Christ dia sembahyang. Dia sujud. Tak dahi atas lantai. Saya tanya pengetua, penganut mana satukah yang bila sembahyang ni macam Jesus Christ? Sujud letak dahi ke atas lantai. Orang Islam ke orang Kristian? Kali ini dia jawab sangat laju. Dia kata orang Islam. Tapi Brother Lim, saya ada hal penting kena balik office. You rasa dia ada hal penting ke? Dia pergi makan Panadol. Selepas 2-3 jam dia keluar. Dia kata, Brother Lim, minta maaf lah. Saya rasa saya tak boleh cakap dengan kamu lagi. Saya kata, what's wrong? Saya takut lah cakap lagi, saya akan ikut agama kamu. Siapa goyang? Lepas tu saya cakap dengan pengetua, kalau kamu betul-betul mau ikut, jangan ikut Lim lah. Lim manusia biasa. Kalau kamu betul-betul ikut Jesus Christ, itu pun kalau kamu sayang kat Jesus Christ. Nampak tak apa teknik yang saya gunakan? Orang Kristian semua sayang kat Jesus Christ. Saya kata, kalau kamu betul-betul mau ikut Jesus Christ, itu pun kalau kamu sayang kat dia. Pengetua cakap, saya sayang. Sayang ikut lah, melainkan kamu tak sayang. Saya cakap dengan pengetua, boleh bayangkan tak kalau Jesus Christ wujud di depan kita sekarang, wujud di depan kita. Kalau dia wujud di depan kita, dengan rupanya mata biru, janggut panjang, mungkin tak dapat masuk Amerika, Taliban. Dengan amalannya, puasa, khatan, puasa, salam, sujud. Cara amalan sedemikian menyerupai orang Islam ke orang Kristian? Dia kata orang Islam. Saya pun kata, itu sebabnya saya pilih agama ini. You see the technique that I hujah? I buat dia marah ke kebenaran buat dia marah? Dialog cari persamaan, bukan cari perbezaan. Boleh bawa dia kepada Islam, dekat kepada Islam, cari persamaan. Dan pengetua ni walaupun belum daftar masuk Islam, dia sudah lama berdakwah. Dekat sekolah tu, ada seorang perempuan Melayu yang beragama Hindu. Dia kata, Lim, come. Selepas dialog tu, esok hari seorang Lim, come. He's a Malay, you know. But she's a Hindu. Apa pening? Malay Hindu. What are they talking about? So bila tengok dia, memang amalan Hindu habis. Semua ni ada Melayu. So dia suruh saya, you bring him to Islam, bring her to Islam lah. Oh, suruh saya berdakwah. Dia bawa. So saya jumpa dia tiga sesi. Perempuan tu masuk Islam. Lepas tu dia bawa, cikgu tu bawa lagi satu lelaki Cina yang beragama Buddha. Hey Lim, this guy can convince. You bring him lah. Bawa lagi masuk Islam. Pengetua bawa 6 orang kepada saya, 6 mendaftar Islam. Dia belum daftar, sudah bawa 6 orang masuk Islam. You semua daftar ke belum? Berapa orang you sudah bawa masuk Islam? So, penting tak perbandingan agama? Dia boleh permudahkan kita nak buat dakwah. Sebab tu ini Masjid Putra. Kalau kita ada ilmu, ramai teoris datang, bukan Islam datang, kita boleh terangkan, kita boleh ajak mereka kepada Islam. Belajar ilmu tu mudah untuk dakwah. Dakwah, kita berdakwah ni untuk kita buat persediaan, bekalan untuk di akhirat. Mungkin yang kita dakwah tu lah orang tu masuk Islam, pahala tu lah yang boleh menyelamatkan kita daripada api neraka. Okey, saya sudah diberi warning. Saya rasa mungkin kita berhenti. Tapi sebelum berhenti, habis 1 minit boleh? Aku lupa. Bagi sesiapa yang minat nak belajar, biasanya kita belajar solat, pernah tak kita lihat dalil? Kita semua belajar solat kan? Kita ikut orang kata ke kita betul-betul baca dalam hadis ni? Mana satu? Ikut kan? Nak belajar tak kali pertama dalam hidup kita? Belajar solat berdasarkan dalil. Belajar solat tahu berapa jenis amalan, berapa jenis Nabi buat cara macam ni, berapa?
jari macam ni ke, asyhadu an la ilaha illallah, atau at-tahiyatu, ataupun ada banyak cara kan. Tapi kita tahu tak dalil tu apa? Kita tahu tak? Kita tahu tak? Itu hadis tu, kedudukan tu apa? Apa yang kita amalkan hari ini? Asyhadu an la ilaha illallah. Hadis asalnya daif. Hadis yang lemah. Tetapi diriwayatkan oleh 6 orang, maka dinaikkan taraf hadis ini jadi hasan. Boleh amalkan, no problem. Teruskan, no problem. Tapi hadis yang sahih, gerak jari ataupun mula daripada mula naik jari sampai habis, Nabi buat ini sahih. So bila kita tahu, lihat, kita amalkan dengan confident. Boleh faham ke? So siapa-siapa yang minat nak ikuti kursus, this is a special course, believe me. Dekat luar ada satu meja tu, ada buku, ada form ini, boleh ambil dan daftar, boleh hubungi urus setia. Saya hanya tolong buat promosi saja. Khusus solat sangat penting, sebab solat tu sangat penting. Komunikasi dengan Allah. Kadang-kadang kita bercakap dengan Allah, solat, buka, ayo Astro tu Mustad itu bola. Oh, Putrajaya sudah jadi Ulu Jaya kan dan sebagainya. So macam mana kita boleh khusyuk, macam mana kita boleh concentrate, cek amalan kita, tengok solat kita betul ke tidak. Khusus ini fantastic. Believe it is only one day, 6 hari bulan April. Next, untuk pengetahuan muslimin muslimat, ada beberapa buah buku karangan saya dengan seorang sahabat saya. Okey, buku ni sangat-sangat penting untuk kita belajar perbandingan agama supaya kita boleh berdakwah. Terutamanya teoris tentang Kristian. Buku ni adalah 7 persoalan asas-asas agama Kristian. Dalam buku ni ada 7 tajuk. 7 tajuk. Dan kita boleh faham Kristian dengan jelas sekali. Macam mana wujudnya agama Kristian? Bilakah agama Kristian kali pertama terpesong? Macam mana terciptanya perkataan Kristian? Tercipta tau. Macam mana boleh terciptanya ajaran itu? Kalau ada kawan Kristian, you ambil buku ini, you jumpa dia kata, hey Michael, yesterday in Putrajaya, Ulu Putrajaya, there's one Chinese guy came to give a talk. Okay? Bagi a talk. His name is Lim. So I'm interested to know about Christianity. So I bought the book. But I do not know whether the writing here is authentic or not. Sahih ke tak sahih? Boleh tolong cek tak? You let the book speak to him. Dalam buku ni ada beberapa perkara yang kita keliru. Ingat lagi tak? Pernah tengok tak salah sila Nabi? Rasa putra ini masjid ini betul punya lah, sebab ia ambil daripada Masjid Negara. Sebab Masjid Negara punya salah sila Nabi, saya dah betulkan masa tu ada 25 kesalahan. Salah sila Nabi yang kita ada masjid-masjid lain-lain di seluruh Malaysia, majoritinya salah mengikut riwayat Kristian dalam Bible punya. Kadang-kadang kita tak boleh bezakan mana satu. Kalau tak percaya, test. Nabi Isa alaihissalam Yahudi ke Bani Israel ke Bani Israel campur Yahudi? Mana satu? Tak sure. Tak apa. Dan dalam buku ni ada satu perkara lagi penting. Dia ada kena mengenai rukun iman kita. Tahu rukun iman? Dalam Islam, iblis asalnya siapa? Iblis asalnya siapa? Semua tak berani jawab. Malaikat. Ketua malaikat Azazil. Pernah dengar? Itu bukan ajaran Islam lah. Itu ajaran Kristian dalam Bible punya. Dalam Islam, iblis bukannya malaikat. Quran sebut surah Al-Kahfi surah ke-18 ayat 50. Dia kata kanan minal jin. Iblis datang pada golongan jin. Jin dicipta dengan api. Surah Ar-Rahman surah ke-55 ayat 15. Dalam Islam, malaikat dicipta dengan cahaya. Dua ciptaan yang berbeza, makhluk yang berbeza. Tapi kita keliru. Kita sehingga ikut kepercayaan Kristian punya. Ramai orang Islam keliru. Rukun iman pun belum selesai. Nak pergi jauh. So adalah banyak buku lagi, tak ada masa nak terangkan. Nak tengok boleh tengok. Itu saja saya rasa sampai setakat ini saja. Untuk tajuk ini kita rehat 15 minit, nanti kita teruskan satu tajuk lagi. Boleh ke? 15 minit, jangan pergi jauh. Kalau nak buat bisnes, small business, no big business. Jumpa kemudian. Assalamualaikum.